Didik TV KPM. Untuk merancang pemasangan sistem penggera ni, kita kena ada 3 langkah. Yang pertama, mengenal pasti kategori. Tadi kita dah belajar kategori sistem penggera ada 2. Untuk yang kedua, mencadangkan susun atur. Kedudukan dekat mana bersesuaian dengan sensor yang terlibat. Seterusnya adalah kita servis. Dah pasang, kenalah servis supaya ianya berfungsi dan tahan lama. Jom kita tengok lagi. Kita tengok mula-mula. Langkah pertama dulu untuk pemasangan sistem penggera keselamatan rumah ni. Untuk langkah pertama, kena kenal pasti kategori sistem penggera keselamatan rumah. Perkara yang perlu dipertimbangkan adalah perkara pertama, keuangan. Keuangan ni maksudnya bajet. Sesuai dengan bajet. Bajet lebih sikit untuk pendawaian, untuk sistem yang sistem penggera berwayar. Kalau kurang sikit, ambil yang tanpa wayar. Untuk keluasan rumah, tengok saiz rumah besar ataupun kecil. Pemilikan rumah, maksudnya rumah tu rumah sewa ke rumah tetap. Okey, seterusnya tempoh penggunaan. Nak guna dalam tempoh sementara ataupun nak guna dalam tempoh yang lama. Sesetengah orang tu, dia hanya guna untuk semasa ada anak kecil saja. Jadi nak penggunaan sistem penggera ni dalam masa yang singkat saja. Jadi kita kena tengok faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemasangan ni. Seterusnya, mengenal pasti kategori sistem penggera tadi. Keuangan melibatkan kos tinggi untuk berwayar. Tanpa wayar pula kos rendah. Keluasan rumah, rumah yang kecil untuk berwayar sesuai. Kalau kalau tanpa wayar ni boleh rumah besar ataupun rumah kecil. Macam Aiman tadi, nak rumah Aiman mesti besar kan? Besar je. Jadi kita guna yang tanpa wayar lebih sesuai. Rumah sendiri ataupun rumah sewa. Rumah kalau untuk tanpa wayar, rumah sendiri boleh. Rumah sewa pun boleh. Untuk tempoh penggunaan, berwayar lama sebab melibatkan adanya kena tebuk lubang untuk pemasangan yang tetap dan juga pendawaian. Untuk tanpa wayar ni tiada had. Seterusnya, cikgu dah terang apa kata kita minta murid kita cuba jawab. Faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Berikut adalah pernyataan perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum memasang sistem penggera keselamatan rumah. Sebelum ya murid-murid, kelaskan. Soalan ni berbentuk pengelasan. Itu dengan menulis huruf P, Q, R dan S. Soalan pun bold. Okey, pada ruang jawapan melibatkan 4 markah. Jadi untuk soalan ni, siapa nak bantu cikgu untuk jawab soalan? Silakan. Ya, Danish. Boleh baca pernyataan dan bagi kategori. Tidak sesuai menebuk lubang kerana mendiami rumah sewa. Ya, sekejap. Cikgu nak tanya. Tidak sesuai menebuk lubang. Tak sesuai. Jadi kategori mana? Berwayar ataupun tanpa wayar ataupun berwayar? Tanpa wayar. Ya, tanpa wayar. Wayar. Seterusnya, Danish. Sesuai untuk rumah sendiri kerana perlu menebuk lubang. Rumah sendiri perlu tebuk lubang. Jadi, kategori yang sesuai, Danish? Berwayar. Berwayar, bagus. Seterusnya? Kos yang tinggi kerana perlu membeli wayar pendawaian. Kos yang tinggi. Soalan sebenarnya dah bocor. Dia cakap wayar pendawaian. Jadi jawapan dia apa, Danish? Berwayar. Berwayar. Seterusnya, last sekali, mestilah jawapan dia pada Tanpa wayar. tanpa wayar. Kos yang rendah. Jadi kita kena pandai tengok soalan dan baca jawapan dia. Faham ni? Okey, bagus Danish. 4 markah penuh untuk Danish. Seterusnya, kita tengok pula langkah kedua itu mencadangkan susun atur. Tadi perkara-perkara perlu dipertimbangkan sebelum pemasangan. Sekarang ni kita akan mencadangkan susun atur. Ni adalah contoh susun atur pertama. Siren diletakkan. Biasanya kedudukan dia pada ruang utama di shieling rumah.
panel kawalan berada pada pintu utama. Untuk sensor infrared pasif berada pada tingkap. Susun atur yang kedua sama juga, tapi adanya butang panik, sensor pergerakan dekat tingkap, lepas tu siren. Kalau rumah tu besar sikit, kita cadangkan supaya siren ni melebihi 1, 2 ataupun 3. Sensor kejutan. Untuk di luar rumah, panel kawalan seperti biasalah berada pada pintu utama. Seterusnya, kita cuba jawab soalan contoh yang ketujuh bahagian A. Cikgu baca soalan dulu. Murid-murid cuba faham soalan dan cikgu minta untuk murid jawab sekejap lagi. Rajah X menunjukkan pelan rumah yang akan dipasang. Sistem penggera keselamatan rumah. Pilih kedudukan peralatan bantuan yang sesuai dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Diberi A adalah panel kawalan, B sensor pergerakan, C sensor magnet dan D sensor getaran, E siren. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab ni? Nampak macam senang kan? Okey, silakan. Saya cikgu. Ya, Zul. Saya. Boleh bagi jawapan. Panel kawalan berada di tengah-tengah. Oh, panel kawalan untuk A, dia jawab A dulu, berada pada kedudukan tengah. Betul tak? Cuba kita semak. Okey, bagus Zul. Yang kedua? Sensor pergerakan berada di ruang tamu. Di ruang tamu. Dekat mana ruang tamu? Ruang tamu yang mana satu? B. Okey, B. Kita semak jawapan. Ya, bagus. Seterusnya Zul? Sensor magnet berada di pintu utama. Di pintu utama sensor magnet. C. Ya. Seterusnya? Seterusnya, sensor getaran berada di tingkap. Sensor getaran berada pada tingkap. Ni tingkap, betul Zul? Betul. Kat sini kedudukan dia. Cuba kita Yes. semak. Ya, bagus. Seterusnya? Seterusnya, E. Siren berada dekat siling ruang utama. Ya, berada pada shieling ruang utama untuk siren. Okey, seterusnya. Terima kasih Zul. Kita bagi 5 markah untuk Zul. Tahniah. Okey, seterusnya kita tengok pula langkah memasang SPKR. Yang pertama, kena sediakan peralatan. Peralatan ni peralatan bantuan yang terlibat tadi, peralatan tangan yang terlibat, double tape ke ataupun tukul untuk pemasangan. Yang kedua, kenal pasti lokasi pemasangan. Nak pasang dekat mana, kena tetapkan dekat bahagian mana. Yang ketiga, memasang sensor magnet getaran dan juga pergerakan. Seterusnya, konfigurasi panel kawalan. Kena tetapkan setting untuk panel kawalan. Konfigurasi dia. Uji kefusian sistem. Seterusnya, soalan contoh 8 untuk bahagian A. Berikut adalah pernyataan langkah kerja pemasangan SPKR tanpa wayar. Soalan berkaitan dengan tanpa wayar. Yang tidak mengikut urutan. Soalan tak mengikut urutan. Susun pernyataan mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Soalan diberi tidak mengikut urutan. Susun je. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Nampak mudah. Tapi kalau salah, akan salah. Banyak benda yang akan salah. Ya, silakan. Siapa boleh cuba soalan ni? Saya, cikgu. Ya, Amirul. Boleh bagi langkah pertama yang mana satu? Yang pertama adalah menyediakan peralatan tangan. Menyediakan peralatan tangan. Bagus. Yang kedua? Yang kedua, mengenal pasti lokasi pemasangan. Ya, kenal pasti lokasi pemasangan. Yang ketiga? Yang ketiga adalah memasang sensor magnet, sensor getaran dan sensor pergerakan. Ya, bagus. Langkah keempat? Langkah keempat adalah membuat konfigurasi panel kawalan. Langkah terakhir? Langkah terakhir adalah menguji kefungsian sistem. 5 markah untuk Amirul. Bagus. Jawapan dengan penuh berkeyakinan, kan? Betul, Okey. cikgu. Jom kita tengok untuk seterusnya. Soalan contoh 9 bahagian B. Dah masuk bahagian B. Anda ingin memasang sistem penggera keselamatan rumah bagi tujuan keselamatan di rumah sendiri.
Nyatakan kategori SPKR yang boleh dipasang. Apa dia keyword kat sini murid-murid? Rumah sendiri. Kalau rumah sewa, lain. Kalau rumah sendiri, apa jawapan dia? Siapa boleh bantu cikgu? Saya Silakan. cikgu. Ya, Airil. Tak sempat orang lain. Airil, okey cepat. Yang pertama berwaya, Berwaya. yang kedua tanpa berwaya. Ya, kita ada pun dua je jenis kategori. Jadi kalau untuk rumah sendiri ni, dua-dua boleh. 2 markah bagus Airil. Seterusnya, huraikan langkah memasang salah satu SPKR di rumah. Nak pilih berwaya ataupun tanpa waya, boleh bantu cikgu. Siapa nak jawab soalan ni dulu untuk melibatkan 6 markah ni? Ya, siapa boleh bantu? Ya, Danish. Nombor 1. Untuk soalan ni, jawab ikut nombor. Okey, murid-murid? Okey, Yang cikgu. pertama? Yang pertama, sediakan peralatan tangan dan peralatan bantuan. Ya, sediakan peralatan tangan dan bantuan. SPKR. Yang kedua? Pasang panel kawalan dan papan kekunci pada kedudukan bersesuaian. Ya, panel kawalan dan papan kekunci. Yang ketiga? Pasang sensor magnet pada kedudukan bersesuaian. Seterusnya? Pasang siren pada kedudukan bersesuaian. Ya. Langkah kelima? Figurasi sistem pada panel kawalan. Ya. Akhir sekali? Buat ujian kefungsian dengan Ujian mengamalkan langkah-langkah kefungsian. keselamatan. Ya, last kali apa? Okey, untuk menguji kefungsian, untuk soalan ni, jika soalan ni melibatkan ada dua jenis murid, SPKR berwaya. Kalau SPKR berwaya, untuk langkah ke-6, sebelum langkah terakhir ni kena bubuh untuk ada proses pendawaian dan pasang casing. Kalau untuk yang tanpa waya, jawapan sama sahaja tapi tak ada nombor 6. Harap murid faham dan jelas berkaitan dengan soalan memasang sistem penggera keselamatan di rumah ni. Seterusnya, soalan contoh 9B. Cadangkan 2 cara pemasangan sensor gerakan bagi memastikan SPKR tidak menimbulkan masalah. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawapan ni? Saya cikgu. Ya. Yang pertama adalah pastikan tiada objek yang menghalang sensor seperti almari. Rasa-rasa Amirul, kalau ada objek yang menghalang, apa yang akan terjadi? Berfungsi. Apa dia? Tidak akan berfungsi. Fungsi sebab ada halangan. Okey, bagus. Yang kedua? Yang kedua adalah jangan pasang menghadap peralatan yang mengeluarkan haba seperti ketuhan dan mikrowave. Ya, kalau pasang berdekatan dengan peralatan tu, apa agak-agak yang akan terjadi? Akan rosak. Ya, sebab melibatkan peralatan tu mengeluarkan suhu. Jadi, boleh menyebabkan kerosakan pada sensor kita. Seterusnya? Okey cikgu, saya Ya. ada soalan. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Soalannya adalah cikgu, apakah peralatan yang perlu kita ada dalam memasang SPKR ni cikgu? Ya, peralatan bantuan yang cikgu cakap 6 tadi, ada siren, ada sensor pergerakan, sensor getaran. Lepas tu, kalau ada untuk pendawaian, mesti ada kabel, panel kawalan dan kekunci. Last sekali, siren. Okey cikgu, bagaimana kita nak pastikan peralatan ni akan orang kata dapat digunakan dengan tempoh lebih lama cikgu? Ya, untuk tempoh yang lebih lama, kita kena selenggara sentiasa servis peralatan ni supaya kita boleh guna dalam tempoh yang lama. Contohnya, kita kena tengok kadar bateri. Okey, kalau lagi kita kena pastikan panel kawalan kita kena aktif ataupun deaktif supaya panel kawalan kita berfungsi. Macam itulah Aiman. Baik cikgu, jadi kita lihat beberapa perkara yang penting dalam kita meletakkan SPKR di rumah kita cikgu. Ya. Tapi dalam kita melihatkan perkara ini, SPKR yang tidak berwaya nampak lebih baik berbanding dengan berwaya. Tapi pastinya ada juga kekurangan di sebaliknya. Mungkin cikgu boleh cerita tak? Ada tak kekurangan dia? Ya, bayangkan kalau sistem penggera keselamatan rumah berwaya, mungkin penceroboh ni dia bijak, dia akan pantau 2-3 kali ke sebelum menceroboh rumah tu.
dia akan tengok di mana pemasangan pendawaian yang dilakukan. Kalau potong wayar pendawaian, apa yang akan berlaku? Agak-agak murid kat rumah dan juga Iman. Ada potong maknanya tak berfungsi lah cikgu. Ya, tu antara kelemahan untuk sistem penggera kecamatan yang ada berwayar. Oh. Kalau tanpa wayar pula, apa agak-agak kelemahan dia? Kalau habis bateri, boleh guna tak? Tak boleh cikgu. Ya. Baik, maknanya kena sorok sikit ke macam mana cikgu? Okey, untuk sistem pendawaian, dia kena ada orang yang berkemahiran. Untuk sistem penggera yang berwayar, kena berkemahiran, kena pandai untuk pemasangan supaya pendawaian tu tidak nampak. Oh. Itulah dia kena ada kelebihan dekat situ. Okey, baik. Didik TV KPM